Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Apa pula yang kita akan belajar pada hari ini? Kita masih lagi dalam bab 11, daya dan gerakan. Dan topik yang kita akan fokus pada hari ini ialah 11.4 jisim dan inersia. Apakah objektif pembelajaran untuk hari ini? Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat yang pertama, menerangkan jisim. Yang kedua, dapat menerangkan dengan contoh maksud inersia. Yang ketiga, dapat menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Untuk objektif yang ketiga ini, kita akan belajar teorinya terlebih dahulu. Dan yang keempat, berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan harian. Apa yang dimaksudkan dengan jisim? Cikgu pasti semua dah pun belajar tentang konsep jisim, di mana jisim merujuk kepada kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. Unit SI-nya ialah kilogram. Dan terdapat beberapa alat yang boleh digunakan untuk mengukur jisim. Di makmal, kebiasaannya kita akan menggunakan penimbang digital bagi mengukur jisim. Ingat ya, nilai jisim bagi sesuatu objek itu adalah tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Katakan sekarang jisim seorang lelaki di bumi ialah 70 kilogram. Agak-agak, apakah jisim lelaki ini jika berada di bulan? Adakah masih lagi 70 kilogram ataupun telah bertambah ataupun berkurang? Ya, jawapannya ialah tetap 70 kilogram. Kerana kita dah belajar nilai jisim adalah tetap. Tidak kira di mana kita berada. Kerana jisim tidak dipengaruhi oleh daya graviti yang bertindak. Yang berubah adalah berat. Seterusnya kita lihat pula konsep inersia. Apa yang dimaksudkan dengan inersia? Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek sama ada dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Tak faham? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pernyataan ini? Lihat pada keadaan asal objek. Sekiranya keadaan asal objek adalah dalam keadaan pegun, iaitu tidak bergerak, maka objek itu cenderung untuk terus berada dalam keadaan tidak bergerak. Tetapi jika keadaan asal objek itu adalah dalam keadaan bergerak, maka objek itu cenderung untuk terus berada dalam keadaan bergerak. Ingat ya, inersia bukan kuantiti fizik, maka tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Kita boleh lakukan satu eksperimen ringkas dan mudah di rumah kita sendiri untuk membuktikan inersia. Kita sediakan satu cawan, letakkan cardboard di atasnya dan letakkan juga duit shilling di atas cardboard. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Kita akan sentak cardboard dengan laju, iaitu kita akan tarik cardboard dengan laju dan kita akan perhatikan apa yang berlaku kepada duit shilling tersebut. Agak-agak, apa yang berlaku pada duit shilling itu? Lihat animasi yang ditunjukkan. Apabila cardboard disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Kenapa? Kita perlu lihat pada keadaan asal duit shilling, iaitu pada mulanya duit shilling berada dalam keadaan pegun, iaitu tidak bergerak.
Apabila cardboard ditarik dengan laju, maka duit shilling tetap cenderung untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu keadaan pegun. Sebab itu, duit shilling tidak bergerak bersama-sama dengan cardboard, sebaliknya kekal dan jatuh ke dalam gelas. Lihat pula satu lagi contoh. Katakan seorang lelaki berada dalam bas yang berada dalam keadaan bergerak yang tiba-tiba berhenti. Apabila bas sedang bergerak, maka lelaki itu juga sedang berada dalam keadaan bergerak. Tetapi apabila brek ditekan dan bas berhenti tiba-tiba, kita dapati lelaki itu akan terhumban ke hadapan. Kenapa? Ini juga adalah disebabkan oleh inersia. Inersia lelaki itu mengekalkan keadaan asal, iaitu keadaan bergerak. Memandangkan keadaan asalnya ialah dalam keadaan bergerak, walaupun bas sudah berhenti, lelaki itu tetap bergerak ke hadapan. Sebab itu, lelaki terhumban ke hadapan. Apa pula yang berlaku dalam keadaan bas berada dalam keadaan pegun dan tiba-tiba bergerak? Kita akan dapati bahawa lelaki ini terhumban pula ke belakang. Apabila bas berada dalam keadaan pegun, iaitu tidak bergerak, bermaksud keadaan asal lelaki ini juga adalah dalam keadaan pegun. Jadi walaupun bas sudah mula bergerak, inersia lelaki itu mengekalkan keadaan asalnya, iaitu keadaan pegun. Sebab itulah lelaki itu terhumban ke belakang. Jadi, dalam inersia, kita akan sentiasa perhatikan pada keadaan asal objek. Dan kita perlu ingat, inersia ini adalah kecenderungan yang menentang sebarang perubahan pada keadaan asal. Kalau pada mulanya berada dalam keadaan pegun, maka cenderung untuk kekal dalam keadaan pegun. Dan jika objek berada dalam keadaan bergerak, maka ianya cenderung untuk terus bergerak. Inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton, iaitu sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malar jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Apakah hubungan antara jisim dengan inersia? Ingat ya, inersia dipengaruhi oleh jisim, di mana semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Bermaksud, bagi objek yang mempunyai jisim yang besar, maka objek itu mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengekalkan keadaan asalnya. Contohnya, kita ada dua individu yang sedang bermain wayan. Keadaan asal mereka adalah dalam keadaan bergerak. Sekarang, siapa yang akan berhenti berayun dulu? Ya, jawapannya ialah individu B. Kenapa? Individu B akan mengambil masa yang lebih singkat untuk berhenti berayun kerana jisimnya adalah lebih kecil. Jisim yang lebih kecil bermaksud inersia juga adalah lebih kecil. Maka kurang cenderung untuk mengekalkan keadaan asal berbanding individu yang mempunyai jisim yang lebih besar. Memandangkan individu A mempunyai jisim yang lebih besar, inersianya juga adalah lebih besar, maka individu ini lebih cenderung untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu untuk terus kekal bergerak.
Lihat pula contoh yang kedua. Sekarang kita ada troli A yang kosong dan troli B yang berisi barang. Troli mana yang lebih sukar digerakkan? Ini mudah sahaja. Kerana kita semua biasa pergi membeli belah dan kita tahu troli yang berisi barang sudah tentu lebih sukar digerakkan. Tapi bagaimana kita nak mengaitkannya dengan inersia? Jisim troli B adalah lebih besar, maka inersianya juga adalah lebih besar. Memandangkan inersia troli B adalah lebih besar, maka ianya lebih cenderung untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu keadaan pegun, iaitu tidak bergerak. Sebab itulah troli B adalah lebih sukar untuk digerakkan. Di makmal, kita boleh lakukan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia dengan menggunakan alat neraca inersia. Neraca inersia akan diayunkan dan masa ayunan akan direkodkan. Jisimnya boleh diubah dengan mengubah bilangan silinder logam. Seterusnya kita akan lihat pula kesan inersia dalam kehidupan harian. Sama ada kita sedar atau tidak, kita mengaplikasikan konsep inersia dalam kehidupan harian kita. Contohnya, kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan yang keras. Apabila kita menghentakkan bahagian pemegang tukul ke bawah, maka keadaan asal pemegang tukul dan juga kepala tukul adalah dalam keadaan bergerak. Ingat, keadaan asalnya ialah dalam keadaan bergerak. Tetapi apabila pemegang tukul itu bersentuhan dengan permukaan yang keras, sudah tentu ianya akan berhenti bergerak dengan tiba-tiba. Tetapi kepala tukul cenderung untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu kepala tukul akan terus bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Maka bolehlah kepala tukul yang longgar itu diketatkan. Lihat pula contoh yang kedua. Cikgu pasti anda semua biasa melakukan perkara ini. Payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Apabila kita memutarkan payung, payung berada dalam keadaan bergerak dan titisan hujan pada permukaannya juga dalam keadaan bergerak. Jadi di sini keadaan asal titisan air hujan ialah dalam keadaan bergerak. Jadi apabila payung sudah berhenti berputar, titisan hujan cenderung untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu terus bergerak disebabkan oleh inersia. Maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Dapatlah kita keringkan payung dengan memutarkan payung dengan laju. Pernahkah anda terfikir kenapa landasan mendarat kapal terbang adalah sangat panjang? Ini ada kaitannya dengan inersia. Kita tahu kapal terbang mempunyai jisim yang besar. Ini bermaksud inersianya juga adalah lebih besar. Semasa kapal terbang sedang mendarat, keadaan asalnya ialah dalam keadaan bergerak. Maka ianya cenderung untuk kekal dalam keadaan asal, iaitu keadaan bergerak. Oleh kerana kapal terbang mempunyai jisim yang besar dan inersia yang besar, maka ianya lebih cenderung untuk terus bergerak, maka mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Sebab itulah landasan yang dibina adalah sangat panjang supaya kapal terbang dapat mendarat dengan selamat. Selain itu,
Kesan inersia juga diambil kira dalam reka bentuk ciri-ciri keselamatan kenderaan. Kita tahu apabila kereta berhenti secara tiba-tiba, ini akan menyebabkan pemandu dan juga penumpang terhumban ke hadapan disebabkan oleh inersia. Sebab itulah kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan juga tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan kesan inersia.